InsyaAllah. Mungkin suara apa? 12. Wala hawla wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hadis ni dah biar baca belum hadis? Dah baca? Ha? Assalamualaikum. Baik. Boleh insya. Artinya minta maaf. Suara tak apa ni. Minta maaf insya-Allah. Cuba sekadar insya-Allah. Abang masak bubuk. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Di antaranya kami katanya sahabat, yakni Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi arti daripada hadis insya-Allah muka surat 12. Di antaranya kami menduduki kami di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada suatu hari tiba-tiba kelihatan di atas kami seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya dan bersangatan hitam rambutnya. Tidak nampak bekas-bekas perjalanannya dan tidak mengenal akan dia akan laki-laki tadi oleh seorang daripada puak kami, sehinggalah ia laki-laki menduduki akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sandar, yakni menyandarkan ia lelaki akan dua lututnya, kepada dua lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni kata Sayyidina Umar, sewaktu beliau bersama-sama para sahabat lain sedang duduk bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu tiba-tiba datang seorang lelaki, yang mana laki-laki tadi datang dalam keadaan seorang laki-laki yang tidak dikenali oleh mana-mana di kalangan para sahabat. Jadi Sayyidina Umar menceritakan, mensifatkan laki-laki yang datang tadi itu dalam keadaan hitam rambutnya, yakni rambut laki-laki yang datang secara tiba-tiba itu, rambutnya hitam, rambutnya terurus, rambutnya rapi, dan tidak nampak bekas-bekas perjalanannya. Maksudnya tidak ada tanda-tanda laki-laki yang datang tadi orang yang bermusafir. Kerana kalau bermusafir tentulah pakaiannya kotor, pakaiannya compang-camping, rambutnya tidak kemas, rambutnya tidak terurus. Tapi laki-laki yang tiba-tiba datang tadi kemas rambutnya, hitam rambutnya, putih pakaiannya, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan lelaki tadi orang jauh, orang musafir dah. Jadi yang peliknya, kata Sayyidina Umar, bila laki-laki itu datang, dia terus dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menyandarkan, yakni mempertemukan kedua lututnya dengan dua lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak menunjukkan maknanya laki-laki tadi tu sangat-sangat rapat, sangat-sangat akrab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau laki-laki yang tak pernah bertemu dengan Nabi SAW, mustahil dia boleh datang dan terus duduk dekat dengan Nabi. Tapi yang peliknya kata Sayyidina Umar, dia bukan, tak ada sahabat yang kenal pun, tapi tengok keadaan dia dengan Nabi tu macam rapat sangat, macam akrab sangat. Tu yang timbul persoalan, jadi satu kepelikan. Dan meletakkan ia akan dua tangannya ke atas dua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahaja lututnya dipertemukan, malah tangannya, kedua tapak tangan laki-laki tadi diletakkan di atas dua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna nampak rapat sangat, nampak mesra sangat, nampak akrab sangat, nampak kenal sangat laki-laki ini dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata ia, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahu akan saya daripada Islam. Mana terangkan kepada aku, terangkan kepada aku wahai Nabi, apakah itu Islam? Terangkan kepada aku Islam, apa itu Islam? Apa itu Islam? Sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni menjawab pertanyaan lelaki tadi, bahawa menyaksi engkau, yakni dengan lidah, bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, yakni bersaksi dengan lidah Allah sahaja Tuhan, tidak ada yang lain. Allah sahaja Tuhan, tidak ada yang lain. Dan bahawa Muhammad Rasulullah, dan bahawa bersaksi dengan lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan daripada Allah. Dan mendirikan engkau akan sembahyang dan mengeluar, maknanya dan mendiri engkau akan sembahyang, yakni melaksanakan solat seperti yang diperintahkan. Itu maksud mendirikan solat, yakni solat yang didirikan menempati segala syaratnya, segala rukun-rukunnya yang zahir dan yang batin, adab-adabnya yang zahir dan yang batin. Itu maksud mendirikan solat, bukan sekadar solat tanpa mengetahui syarat rukun sahabatal, bukan. Makna solat yang sempurna, solat yang didirikan dengan kefahaman, dengan ilmu. Apa syarat sembahyang, apa rukun sembahyang, apa yang membatalkan sembahyang, makna tahu, faham. Mana bacaan yang wajib, mana bacaan yang sunat, mana perbuatan yang wajib, mana perbuatan yang sunat, apa pula perbuatan yang makruh dalam solat, yang bila dilakukan mengurangkan pahala solat. Hatinya bagaimana pula waktu solat tu, hatinya bagaimana, khusyuk tu maksudnya apa? Itu makna solat berdasarkan ilmu. Kalau kita di sini yang bermazhab Syafi'i, kita solat berpandukan tata cara syarat rukun yang diajarkan oleh al-Imam Syafi'i. Macam mana? Jangan ambil kira mazhab lain. Hanafi, Hambali, Maliki itu mereka lah. Kita yang bermazhab Syafi'i kenalah belajar fiqh di sisi mazhab Syafi'i. Macam mana cara wuduk di sisi Syafi'i? Apa yang membatalkan wuduk di sisi mazhab kita Syafi'i? Ada berapa rukun solat dalam di sisi mazhab kita Syafi'i?
Jangan campur aduk. Jangan ambil Hambali, Hanafi duk bawa masuk campur-campur macam rojak, jangan. Sebab tu kita kena ngaji. Jangan pantang ada ulama kata boleh kita ambil, jangan. Lebih-lebih lagi dalam bab fiqh ni lagi macam-macam khilaf kan? Lagi macam-macam khilaf. Jangan ambil kaul yang dhaif, yang lemah-lemah tu kita ambil. Jangan itu. Tengok ulama duk tuk guru ajar macam mana. Daripada dulu macam mana tuk guru ajar solat. Kita jangan ajar yang pelik-pelik. Macam mana tuk guru dulu ajar macam tu kan. Daripada zaman tuk kenali dulu macam mana. Tuan Guru Haji Abdul Wahid macam mana duk ngajar fiqh macam ni. Jangan kita buat pelik-pelik. Jangan buat pelik-pelik. Jangan nak nunjuk alim daripada tok guru dulu-dulu. Jangan kita nak nunjuk pandai. Konon-konon tok guru dulu tak pandai, tak tahu, tak faham, kita lebih tahu, sehingga kita keluarkan benda yang pelik-pelik supaya orang tercengang. Padahal tok guru dulu ngaji berapa tahun? Tok guru dulu ngaji berapa tahun? 20 tahun, 15 tahun ngaji. Bukan 5-6 tahun. Dia main belas tahun, 10 tahun dia ngaji. Dia tak ada ngajar pelik-pelik masyarakat. Kita sekarang ni baru ngaji 2, 3, 4 tahun, ngajar benda pelik-pelik masyarakat, nak nunjuk kita lebih pandai daripada tok guru dulu. Jadi jangan macam tu, jangan kelirukan umat orang awam, jangan. Kalau nak ikut pandangan ulama macam-macam ada. Macam-macam ada. Macam mana tok guru ajar tu lah. Tak payah kita nak tunjuk pandai. Ikut tarik tok guru dulu-dulu sudah. Dia ngaji ni, ngajar ni ada fitnah tuan-tuan. Kadang kita berasa kalau ajar benda sama tak nampak lebih hebat daripada ulama dulu. Jadi kita cuba nak sampaikan benda pelik-pelik, benda yang gharib-gharib supaya orang nampak kita ni, wih ni lagi pandai daripada tok dulu ni. Na'udzubillah min zalik. Minta jauhlah sifat macam tu. Kemudian sabdanya bahawa menyaksi engkau bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah, dan mendiri engkau akan sembahyang. Makna sembahyang yang didirikan betul dengan syarat dan rukun. Belajar lah dalam kitab fiqh ni, belajar bab fiqh lah. Bila sembahyang tu wajib atas diri kita, mukallaf laki-laki atau perempuan, maka belajar ilmu tentang sembahyang itu juga wajib. Bila kita wajib solat, wajib belajar ilmu tentang solat. Bila kita wajib solat, wajib belajar ilmu tentang solat. Sebab kalau tak belajar nanti kadang solat kita tu tak tahu pantang larang syarat rukun. Boleh jadi ada rukun yang kita tinggalkan, boleh jadi ada syarat yang tak cukup, boleh jadi ada perkara yang membatalkan sembahyang yang kita buat tanpa kita perasan. Jadi ngaji, kalau orang perempuan ngaji bab haid, bab nifas, bab istihadah. Sebab benda tu bersangkut paut dengan sembahyang. Orang laki-laki wajib ngaji bab haid. Walaupun kita laki-laki tak ada haid, tapi wajib ngaji bab haid. Sebab nak ngajar bini kita dengan anak kita. Tu. Takut-takut nanti dalam haid tapi sembahyang. Takut-takut tak ada haid tapi tak sembahyang. Tu. Takut-takut dalam haid sembahyang. Tengok tak ada darah sembahyang. Tengok tak ada darah sembahyang. Abang tu ngaji bab haid ni. Ngaji bab haid. Ini orang perempuan khususnya lah. Kalau suami tak pandai, kita lah sendiri kena cari guru ngaji bab haid. Darah haid ni dia bukan sentiasa nampak. Kalau banyak nampak, kalau tak nampak tak, kalau tak banyak tak nampak. Dia duduk dalam rongga rahim,
Sebab kata ulama, urat yang mengeluarkan darah haid ni duduk di atas setinggi-tinggi rahim, mana sedalam-dalam rahim. Itu urat yang mengeluarkan darah haid. Tak sama macam urat yang mengeluarkan darah istihadah. Kalau urat yang mengeluarkan darah istihadah, kalau ibarat mulut kita ni mulut ni, bibir ni, parat tu dekat tekak kita, nak tekak kita tu, itu letak urat yang mengeluarkan darah haid kat dalam. Sebab tu kalau darah haid banyak, dia akan keluar. Kalau darah haid tu dah nak habis dan nak sedikit, dia akan membasahi rongga dalam saja. Sebab tu wajib orang perempuan cek kemaluan dia dengan cotton bud tu. Sekarang dah ada cotton bud lah, wajib masukkan cotton bud tu. Jangan waktu puasa lah, sebelum puasa lah, sebelum masuk subuh tu, kena cek, nak tengok darah ada lagi tidak. Kalau masuk kapas putih, keluar putih, menunjukkan darah dah kering. Tapi tengok dah cukup hari adat ataupun belum. Kadang-kadang hari adat belum cukup tapi darah dah berhenti. Sebab tu kalau sisi kita, maknanya selagi tak cukup adat haid, tak boleh mandi walaupun darah dah kering. Contoh bulan lepas 8 hari, bulan ni 3 hari masuk putih kapas, tengok dah tak ada darah, tak boleh mandi lagi. Sebab tak cukup 8 hari mengikut adat haid bulan lepas. Tapi ada ustazah yang pelik-pelik duk ngajar, dia kata asalkan tengok tak ada darah boleh mandi semayang dah. Tu kita tak nak dah. Jangan mudah-mudah macam tu. Jadi ngaji maksudnya. Kena cek dengan putih kapas tu. Tengok warna haid ada berapa jenis. Sebab tu kalau orang tak tahu, dia tengok dekat pad tak ada darah, dia pun mandi lah, pun semayang. Padahal dalam haid, apa hukum semayang dalam haid? Haram, dosa, semayang tak sah. Sebab tu kena cek. Ngaji fiqah. Sini bukan kitab fiqah, kita nak sebut supaya timbul kesedaran penting belajar tu. Kadang-kadang keluar darah tapi wajib semayang. Tapi yang tak tahu, bila tengok darah aja dia pun tak semayang. Padahal darah istihadah. Darah istihadah tak melarang semayang. Boleh semayang, boleh puasa, suami boleh jima. Dia tak sama. Jadi mengaji sana dalam bab fiqah sana, kita tak pandai, tahu gitu-gitu sikit-sikit. Ngaji fiqah. Habis tu bab solat. Dan mengeluar engkau akan zakat dan puasa engkau di bulan Ramadan. Nak puasa pun kena belajar adab-adab puasa, supaya kita tak masuk dalam golongan orang yang hanya mendapat lapar dan dahaga tapi pahala puasanya tak dapat. Jadi kena belajar puasa yang sebenar-benar macam mana yang Allah suruh. Apa benda yang membatalkan puasa, apa perbuatan yang membatalkan puasa, apa perbuatan yang membatalkan pahala puasa. Puasa sah, pahala batal. Apa benda? Dan berpuasa, orang tak semayang, apa jadi puasa dia? Allah tak bagi kebajikan orang yang tak semayang berpuasa, walaupun dia wajib puasa. Tapi oleh kerana dia tak semayang, dia tak dapat kebaikan-kebajikan daripada puasa dia, sebab tak solat. Jadi ada golongan yang macam tu, solat tak tapi puasa. Tapi dah tak tahu, besok harap pahala pun tak dapat. Harap pahala puasa tapi tak dapat, rupanya sebab tak sembahyang. Orang tak puasa, Allah tak terima semayang. Orang tak semayang, Allah tak terima puasa. Dia dua tu dia berkait.
Dan berpuasa engkau di bulan Ramadan, dan menunaikan engkau akan fardu haji ke Baitullah jika kuasa engkau kepadanya akan jalan. Maka berkata laki-laki itu, benar engkau. Jadi bila Rasulullah SAW dah menyatakan, dah menerangkan kepada laki-laki itu apa itu Islam, lalu katanya laki-laki itu, benar engkau. Betul lah tu, kalau bahasa kita betul lah tu. Lagilah sahabat pelik. Dia yang tanya, bila Rasul jawab dia kata betul. Pelik tak? Kita dulu kat tepi jalan tu ada orang tanya, pakcik Masjid Putih kat mana? Kita pun tunjukkan jalan, tunjukkan dia punya pelan dia, jalan dia. Lepas tu dia kata, betul lah jalan ni. Pelik tak kita? Tadi dia tanya, maknanya dia tak tahu. Kita pun terangkanlah, jalan sini, jalan sini, jalan sini, jalan sini, jumpa masjid depan pejabat bos. Lepas tu dia kata, betul lah ni pakcik. Kita pun pelik kan? Tahu ke tak tahu? Sama macam ni, sahabat pun pelik. Tadi dia tanya, bila Nabi dah jawab, dia kata, betul ya Muhammad. Pelik. Kemudian menanya lagi laki-laki itu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahu akan saya daripada iman. Maksud Islam di sini Islam zahir. Ingat yang Nabi kata tu, menyaksi engkau, yakni dengan lidah bahawasanya Allah Tuhan Muhammad Rasul, yakni ini hukum Islam dunia. Tu Islam dunia. Jadi siapa yang nak jadi orang Islam atas dunia, cukup syahadah. Dia syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi Allah lah Tuhan dan Muhammad Rasul. Islam lah tu atas dunia. Sisi Allah ukuran dia iman. Kalau akidahnya betul, sahlah Islamnya. Kalau akidahnya salah, tidak sahlah Islamnya. Boleh faham tak? Mana Islam ni ada dua. Satu Islam atas dunia, satu Islam di sisi Allah. Islam atas dunia cukup dengan bersyahadah. Syahadah je jadi orang Islam lah atas dunia ni. Tapi untuk Islam di hari kiamat, untuk menjadi orang Islam di sisi Allah di hari kiamat besok, nak duduk sekali dengan orang Islam, itu terpulang kepada akidah. Kalau akidah pegangannya betul, maka dia Islam di dunia dan Islam di hari akhirat. Makna dia Islam di dunia dan Islam di sisi Allah. Boleh faham Kalau seandainya dia sekadar bersyahadah tapi pegangannya sesat, pegangannya sesat, pegangannya terhadap Allah tu sesat, tapi dia bersyahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maknanya orang yang macam ni Islam di dunia. Adapun di sisi Allah di hari kiamat, dia bukan orang Islam. Kenapa? Kerana akidahnya salah. Contoh, dia bersyahadah, dia mengaku zahirnya Allah Tuhan Muhammad Rasul, tapi dalam masa yang sama hatinya, pegangannya terhadap Al-Quran, contohnya pegangannya terhadap Al-Quran itu berbelah bagi. Ada isi kandung dalam Al-Quran yang dia percaya, dan ada isi kandung, ada firman-firman Allah dalam Quran yang dia tolak, tapi lidahnya mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nampak tak? Jadi apabila dia meragui Al-Quran, bila dia meragui Quran, dalam hatinya meragui Quran, menunjukkan dia meragui siapa tu? Allah lah. Bila dah ragu Quran, maknanya ragu kepada empunya Quran. Bila meragui kalamullah, menunjukkan dia meragui Allah.
Allah maknanya dia tidak yakin dengan Allah. Sedangkan iman itu maknanya yakin, bukan ragu. Sebab tu tadi, untuk memastikan seseorang itu Islam di sisi Allah, perlulah akidah, pegangan kepercayaan, kefahaman di dalam hatinya terhadap Allah, Al-Quran, Rasul, kitab-kitab, malaikat, hari kiamat, qada qadar, khususnya betul seperti mana yang diperintahkan. Baru dia boleh jadi orang Islam dunia dan akhirat. Baru dia termasuk dalam golongan orang Islam di atas dunia dan di sisi Allah. Kalau tak, dia jadi golongan apa orang panggil? Kalau zahirnya mengaku tapi hatinya tak percaya, kafir munafik namanya. Kafir munafik. Kafir munafik ni maknanya orang yang zahirnya percaya Allah Tuhan. Dia buktikan dengan lidahnya. Dia percaya, aku mengaku Allah Tuhan, Muhammad Rasul. Waktu semayang dia semayang, waktu Ramadan dia berpuasa. Tapi hatinya, kepercayaannya tidak seperti yang diperintahkan. Hatinya berbelah bagi. Ada ayat Allah yang diterima, ada ayat Allah yang ditolak. Ada hadis Nabi yang dipercaya, ada hadis Nabi yang dia tak percaya. Nampak tak tu? Makna pegangan dalam hatinya tidak sempurna. Hatinya tidak yakin dengan Allah, hatinya tidak yakin dengan Al-Quran, hatinya tidak yakin dengan Rasul, hatinya tak yakin dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang macam ni dipanggil kafir munafik. Atas dunia selamat, atas dunia dia selamat. Di hari kiamat berkekalan bersama orang kafir, kekal di dalam neraka selama-lamanya, wal a'yadzu billah min dzalik. Habis itu Islam atas dunia. Berkata laki-laki itu, benar engkau? Kemudian menanya lagi lelaki itu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan saya daripada iman. Iman tu apa pula? Iman tu apa pula? Sabdanya bahawa percaya engkau, yakni dengan lidah. Percaya dalam hati maksudnya. Percaya dengan mana? Yakin di dalam hati. Yakin, bukan syak, bukan zon, bukan waham. Sepenuh hati percaya, tanpa keraguan, kesangsian, pertikaian. Percaya bulat hati bahawa percaya engkau akan Allah, maknanya yakin sungguh-sungguh akan Allah. Hatinya yakin sepenuhnya akan Allah. Makna dia beriman, hatinya percaya, hatinya terima, hatinya setuju Allah Ta'ala itu Tuhan. Hatinya mengaku Allah sahaja Tuhan, tidak ada yang lain selain daripada Allah, bukan Tuhan. Dan apa lagi masuk dalam kata percaya kepada Allah ni? Makna yakin apa yang datang daripada Allah, apa sahaja perintah Allah yang Allah perintahkan, sama ada dalam Al-Quran ataupun melalui wahyu kepada Nabi yang dipanggil hadis-hadis Nabi SAW. Hendaklah dia yakin Allah Tuhan, yakin dengan segala ayat-ayat Allah, yakin segala hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud percayakan Allah, bukan semata-mata percaya Allah Tuhan, tapi mempertikaikan ayat-ayat Allah.
Faham baik-baik. Kalau kita tak ngaji, kita salah faham. Kalau tak ngaji nanti salah faham. Berapa ramai orang yang syahadah tapi ada ayat-ayat Allah yang dia tak percaya. Tapi dia mengaku dia beriman. Sebab salah faham lah tu. Dia kata saya beriman, saya percaya Allah tu Tuhan, cuma ada part-part dalam Quran tu yang saya tak berapa nak setuju. La ilaha illallah. Tu tak faham ada. Bila tak percaya part-part dalam Quran tu, makna tak percaya ke Tuhan lah. Sebab tu kena yakin sekaliannya. Satu huruf saja Quran tu kita tolak, satu huruf saja Quran tu kita buang, jadi murtad, jadi kafir. Sabdanya bahawa percaya engkau akan Allah. Jadi percaya dengan makna yakin. Macam mana nak meletakkan keyakinan yang betul terhadap Allah ni? Ngaji tauhid, ngaji ilmu tauhid. Ngaji ilmu tauhid tadi tentang rukun-rukun Islam tadi, nak menyempurnakan rukun-rukun Islam, ngaji fiqh. Ngaji kitab fiqh, ngaji syariat. Itu nak menyempurnakan rukun-rukun Islam. Percaya kepada Allah, mengucap 2 kalimah syahadah, solat 5 waktu, puasa, haji, zakat tu. Nak faham tentang rukun-rukun Islam, nak menyempurnakan rukun Islam, ngaji fiqh. Sebab dalam fiqh dia akan bahaskan A to Z, perkara yang bersangkut paut dalam rukun-rukun Islam tu. Daripada syahadah, daripada bersucinya sampailah ke bab jenayah tu, puasanya, zakatnya masuk semua. Jadi kalau nak menyempurnakan rukun Islam, ngaji fiqh. Nak menyempurnakan rukun iman, ngaji tauhid. Sebab dalam ilmu tauhid, dalam ilmu usuluddin, di sisi akidah kita ahli sunnah wal jamaah akan dinyatakan apa maksud percaya kepada Allah, apa maksud percaya kepada kitab, apa maksud percaya kepada Rasul. Itu dalam ilmu tauhid. Jadi nak menyempurnakan rukun iman, ngaji tauhid. Ngaji tauhid ni kitab sedang kita baca kitab tauhid ni. Sabdanya bahawa percaya engkau akan Allah dan akan malaikat dan akan segala kitab-kitabnya. Nanti akan dihuraikan. Maksud percaya kepada Allah makna yakin, bukan ragu-ragu, bukan waham, bukan mempersoal, bukan mempertikai. Keyakinan kita, pegangan dan kefahaman terhadap Allah dalam hati itu mesti betul. Jangan menyimpang. Jadi kita nak tahu pegangan dalam hati kita terhadap Allah betul atau menyimpang, betul atau salah, ngajilah tauhid. Baru kita boleh kesan, baru kita boleh pastikan pegangan dan kefahaman dalam hati kita terhadap Allah selama ni betul ataupun salah. Ngaji tauhid. Macam kita ngaji Quran tu, bila kita ngaji Quran baru jumpa salah. Salah rupa selama ni baca. Ingatkan betul, rupa salah rupanya. Kalau tak ngaji tajwid, sampai bila-bila kita rasa bacaan kita betul lagi. Jadi nak tahu akidah betul salah, ngaji akidah. Nak tahu semayang betul salah, ngaji bab semayang. Nak tahu puasa betul salah, ngaji bab puasa. Macam tu lah. Dan percayakan malaikat. Apa maksud percaya kepada malaikat ni? Percaya macam mana? Dan percaya yakni yakin di dalam hati kan kitab-kitabnya Allah. Apa maksud percaya kepada kitab? Percaya kepada kitab tu apa maksud?
percaya ada kitab-kitab yang tertentu yang Allah turunkan kepada rasul-rasul yang tertentu. Itu pertama. Kedua, percaya terima segala-gala hukum hakam, berita, cerita yang ada di dalam kitab-kitab Allah Ta'ala itu, daripada suruhan, daripada tegahan, janji baik, janji jahat, cerita tentang umat dulu, cerita tentang alam yang boleh nengok, cerita tentang benda yang tak boleh nak nengok dengan mata kepala, asalkan ada dalam kitab-kitab tu, segala suruhan, larangan, tegahan, wajib hati yakin, terima, setuju semuanya. Itu maksud beriman dengan kitab. Ini dah percaya kepada kata beriman. Tapi bila dalam Quran duk sebut pasal aurat begini begitu, duk tak terima pula. Tu macam mana tu? Kata percaya kepada kitab, tapi bila Allah suruh tutup aurat tak setuju, katanya hukum tu tak betul, hukum tu salah. Na'udzubillah. Jadi jangan macam tu. Itu tak masuk dalam kata orang yang percaya, orang yang yakin dengan kitab-kitab. Yakin dengan kitab ni maknanya yakin ada kitab-kitab tertentu yang Allah turunkan kepada rasul-rasul, contohnya Al-Quran. Dan yang kedua, percaya segala perkara yang ada dalam Quran itu semuanya benar, semuanya betul, semuanya semuanya terbaik. Tak ada satu pun yang salah, yang silap di dalam Quran tu. Wajib terima semua, wajib percaya semua, walaupun apa yang disebutkan dalam Quran itu tidak muafakat dengan nafsu kita. Wajib hati terima. Kalau orang tanya, awak setuju ke tidak hukum Allah dalam Quran kata begini-begini? Saya setuju. Itu maksud beriman. Iman ni maknanya setuju hati. Setuju hati, ingat tu. Bukan tahu. Bukan tahu tu makna beriman. Tahu mengetahui, bukan tahu sumbat. Tahu sumbat petang ni kan masa Ramadan. Maknanya bukan sekadar tahu, itu maksud beriman dah. Tahu serta hati setuju, baru panggil beriman. Kalau sekadar tahu, kalau sekadar faham, maklum, tapi hati tak setuju, tidak berimanlah nama dia. Contoh orang tanya, tahu tak dalam Quran tu ada Allah perintah puasa? Tahu. Lepas tu hati awak setuju ke tidak dengan hukum puasa yang Allah buat tu? Setujulah, hati saya terima. Makna beriman. Tanya pula orang lain, contoh, tahu tak dalam Quran tu ada hukum tentang puasa? Tahu. Lepas tu puasa tu macam mana? Dia pun katalah begini, tak boleh makan, tak boleh minum daripada pagi sampailah terbenam matahari. Kena menahan lapar dan dahaga. Dia tahu. Lepas tu hati awak setuju tak dengan hukum yang Allah buat tentang puasa tu? Dia kata hati saya tak terima hukum tu. Kafir nama dia. Faham? Kena terang sebiji-sebiji macam tu nak bagi faham. Sebab ada golongan yang tak faham. Mereka mengatakan iman ni makna tahu. Tahu tu kira beriman tak? Dah, bukan. Iman ni hati setuju tu. Walaupun dia tak sembahyang, walaupun dia tak puasa, tapi hati setuju dengan hukum sembahyang, hukum puasa, dia beriman kepada Allah. Walaupun dia dedah aurat, tapi disetuju dengan hukum Allah. Allah suruh tutup aurat, disetuju, itu hukum Allah.
Aku tahu aku berdosa, aku dedah aurat ni, aku tahu aku melanggar perintah Allah. Aku tahu aku berdosa. Hukum Allah suruh tutup aurat tu hukum yang benar. Makna dia beriman. Tapi kalau dia kata gini, aku tak semayang, aku tak puasa, aku dedah aurat sebab hati aku memang tak percaya pun dengan hukum-hukum tu. Baru kafir, na'udzubillah. Bu panggil kafir, tak beriman. Dan sekalian Rasulnya, dan akan hari kiamat, makna yakin adanya hari kiamat, hari pembalasan, hari kebangkitan, hari penyesalan, hari yang mana kita akan ditimbang, diperiksa, dihisab oleh Allah akan segala amalan kita. Semua akan dihisab oleh Allah. Apa yang kita buat atas dunia ni Allah akan tanya. Mana kita gunakan nikmat yang Allah bagi, Allah tanya. Allah bagi sihat, buat apa dengan sihat? Allah bagi harta, buat apa dengan harta? Allah bagi kaya, buat apa dengan kaya? Allah bagi mulut boleh bercakap, apa yang kita cakap? Allah bagi akal, apa kita gunakan akal kita untuk apa? Semua kena tanya. Semua kena tanya. Masa muda buat apa masa muda? Masa muda habis ke mana? Semua kena tanya. Nikmat Allah Ta'ala tanya, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Jadi mana-mana orang yang menggunakan nikmat, bersyukur dengan nikmat, bertuahlah. Kufur nikmat, binasalah. Tu je. Dia gunakan nikmat yang Allah bagi kepada yang Allah suruh, selamatlah. Dia salah guna nikmat yang Allah bagi, celakalah, na'udzubillah. Sebab tu Allah perintahkan kita supaya bersyukur. Syukur apa maksud syukur? Gunakan nikmat yang Allah bagi kepada apa yang Allah redha. Allah bagi sihat, gunakan apa sihat? Gunakan sihat untuk ibadat, syukur. Gunakan sihat untuk maksiat, kufur nikmat, nama dia kufur nikmat sihat. Allah bagi akal, gunakan apa akal? Cari jalan nak kaya, nak mewah, nak masyhur, nak seronok atas dunia. Tak pernah gunakan akal untuk fikir macam mana nak cari bekalan mati, nak baiki amal. Kufur nikmat akal yang Allah bagi. Nikmat masa, Allah bagi masa satu hari 24 jam. Guna ku apa masa 24 jam? Nanti Allah tanya semua. Jadi orang yang yakin adanya hari kiamat, dalam hari kiamat ni nanti dia akan jumpa apa? Sakaratul maut. Dia akan bertemu dengan malaikat maut. Dia akan bertemu pula dengan malaikat Munkar Nakir. Dalam kubur tu. Nanti pula dia akan duduk alam barzah. Dalam alam barzah ada nikmat, ada azab. Nanti akan jumpa hari kebangkitan daripada kubur. Lepas tu hari bergerak pergi ke padang mahsyar. Lepas tu duduk pula kat padang mahsyar berpuluh-puluh ribu tahun. Lepas tu nanti di padang mahsyar ditimbang pula amal hisab, yang baik yang jahat. Kemudian meniti titian sirat pula. Panjang tu bukan sehari dua, bukan 10-20 tahun. Tu hari kiamat. Jadi orang yang takut, risau, bimbang dengan hari kiamat ni, tentulah kalau dia waras, dia akan membuat persiapan sebaik-baiknya. Sebab dia tahu, sebab dia beriman, dia percaya dia akan berpindah ke alam kiamat, dia akan berpindah ke alam akhirat yang sangat menakutkan, yang sangat
berbahaya. Jadi waktu dunia ni lah dibaiki amal ni, dia jaga, dia belajar, Allah suruh belajar, dia belajar, Allah suruh beramal dengan ilmu, dia beramal dengan ilmu. Sebab apa? Persiapan mati tu. Sebab dia beriman adanya hari kiamat. Kalau salah nanti celaka, azab. Kalau betul selamat, bahagia. Jadi oleh kerana keimanannya terhadap hari kiamat, dia gunakan masa dia di atas dunia ni dengan sebaik-baik mungkin, membuat apa yang disuruh oleh Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah, zahir dan batin. Sebab keimanan dia. Ni contoh tuan-tuan ni duk datang mengaji ni, inilah tanda-tanda keimanan tuan-tuan kepada hari kiamat. Sebab apa pula nak kena datang mengaji? Sebab nak kena tahulah tentang akidah. Kalau akidah salah, nanti amal Allah tak terima. Bila amal tak terima, nanti jadi dosa maksiat. Silap-silap jadi kafir, jadi murtad. Kalau jadi kafir murtad, nanti kekal dalam neraka selama-lamanya. Tu makna tanda-tanda keimanan lah tu. Tanda-tanda di keimanan lah tu. Dibuat persiapan mati lah tu orang yang mengaji ni. Bila dia mengaji, bila dia belajar, bila dia mendengar, duduk dalam majlis ilmu, sebenarnya dia sedang berusaha membuat persiapan mati, persiapan akhirat. Persiapan akhirat. Ngajilah. Ngaji. Jangan tak ngaji, jangan tak duduk dalam majlis ilmu. Sebut dalam hadis kursi kalau tak silap. Satu ketika nanti di hari kiamat, seorang hambanya, bila Allah Ta'ala masukkan dia dalam neraka, bila dimasukkan dalam neraka, Allah Ta'ala perintahkan malaikat Jibril, pergi tanya hamba yang masuk dalam neraka tadi, kod lah, tanya yang dalam neraka tu, wahai Jibril, kau pergi tanya dia. Kata Allah, pergi tanya, adakah waktu dia hidup atas dunia dulu dia pernah duduk dalam majlis ilmu? Pernah tak? Ditanya. Kalau ada waktu hidupnya dulu dia pernah duduk dalam majlis ilmu, aku akan keluarkan dia daripada neraka ni dengan rahmat aku. Lalu malaikat Jibril pun pergi tanya. Bukan tanya dia ulama ke tidak, dah. Dia tanya waktu hidup atas dunia dulu dia ada duduk dalam majlis ilmu tak? Kalau ada, aku akan keluarkan dia daripada neraka dengan rahmat Allah. Malaikat tanya, tak ada. Tak ada. Tanya lagi, wahai Jibril, kita tanya ni. Kalau dah tak ada duduk dalam majlis ilmu, kita tanya, pernah tak dia duduk bersekali, duduk makan ke, duduk borak-borak ke dengan orang soleh? Ada tak atas dunia dulu dia duduk makan sekali dengan orang soleh? Kalau ada, aku bebaskan dia daripada neraka dengan rahmat. Aku akan keluarkan dia daripada neraka. Sebab nak duduk makan dengan orang soleh. Cek tak ada. Tak ada. Tanya lagi, pernah tak atas dunia dulu ada tak nama dia sama dengan nama-nama orang soleh? Kalau ada, aku nak lepaskan dia daripada neraka ni dengan rahmat aku. Ada tak nama dia tu sama sepadan dengan orang soleh, orang ulama, orang soleh? Dia tak boleh jadi soleh melainkan kena ada ilmu lah. Nak jadi soleh kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu tak boleh jadi soleh. Makna soleh ni orang yang beramal ibadat berdasarkan ilmu. Dia pandai, dia faham pantang larang.
Hukum hakam. Jadi ada tak nama dia sama dengan nama orang soleh? Kalau ada, aku nak bebaskan dia daripada neraka. Jangan kata nama tak ada main peranan tuan-tuan ni. Sebab tu kalau nak letak nama-nama anak, nama-nama cucu, kalau tak nak ikut nama Nabi-Nabi pun, biarlah ada ikut nama-nama orang-orang yang istimewa di sisi Allah. Nampak tak tu? Kut-kut mudah-mudahan dengan barakah nama-nama tu tadi dimiliki oleh orang-orang soleh, mudah-mudahan dapat rahmat Allah. Jangan letak nama-nama mengarut yang tak ada, entah apa-apa, tak ada maksud. Kadang-kadang nak tiru nama-nama orang-orang yang bukan-bukan ni. Na'udzubillah. Tak ada, tanya nama pun tak ada. Ada tak dia berkawan dengan orang yang berkawan dengan orang soleh? Tak ada lah. Nama pun tak ada. Duduk sekali makan dengan orang soleh pun tak ada. Duduk dalam majlis ilmu pun tak ada. Tak ada. Last, ada tak atas dunia dulu dia duk berkawan dengan orang yang berkawan, orang yang kasih, orang yang sayang, orang yang hormat dengan alim ulama, dengan orang soleh? Kalau ada, aku bebaskan dia daripada neraka dengan rahmat dia. Cek ada di antara kawan-kawan dia tu, bukan dia, kawan dia ada berkawan dengan orang yang sayang kepada orang soleh. Dia ada berkawan dengan orang yang berkawan dengan ulama, dengan orang soleh. Dengan sebab keberkahan itu Allah selamatkan dia daripada azab Allah. Nampak tak tu? Berkawan dengan orang yang berkawan dengan orang soleh. Dia tak berkawan. Dia tak berkawan dengan orang soleh, dia tak berkawan dengan ulama, tapi kawan dia. Kawan itu ada perhubungan. Kawan itu ada kasih, ada cinta, ada mahabbah dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Dia pun dapat syafaat. Nampak tak tu? Besarnya ilmu tu. Nak cerita besarnya ilmu. Sebab tu atas dunia ni ambil lah peluang dah. Duduk dalam majlis ilmu, berkawan dengan orang soleh, buat baik dengan orang soleh, hati, hormat, adab, akhlak dengan orang soleh. Kita ni bukan orang baik, kita bukan orang baik-baik, tapi jangan jadi orang yang tak baik dan tidak ada adab dan akhlak dengan orang soleh. Jangan. Kita tak semayang, kita tak mengaji, kita tak begini, itu cerita lain. Jangan sampai hati membenci orang jangan. Sejahat apa pun, semaksiat apa pun, jangan sampai hati benci orang soleh. Jangan tuan-tuan. Tutup buku nanti kan. Sejahat apa pun jangan. Tak semayang ke apa ke, memanglah tu dosa, tapi jangan sampai hati menyakiti orang soleh. Kerana orang yang menyakiti orang soleh adalah orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menyakiti orang soleh adalah orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menyakiti Rasulullah adalah orang yang menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati. Hati-hati. Duduk dalam majlis ilmu, mudah-mudahan kita dapat barakah, mudah-mudahan. Okey, sikit lagi. Kita tengok rahmat Allah. Syafaat orang soleh.
Syafaat orang soleh, kawan dengan orang soleh. Kan dia kata kawan orang soleh ni ibarat macam apa? Kawangan penjual minyak wangi. Kita tak beli tapi dapat cium gak. Dapat cium juga bau, tapi tak beli tapi dapat cium, dapat manfaat juga. Kita bukan orang soleh tapi kawan dengan orang soleh, suka kawan dengan orang soleh, dapat manfaat dia. Ini adalah kita tak bagus buat musuh pula orang soleh. Jangan buat musuh orang soleh, buat kawan. Tapi ada kena tapi pula. Ada bahaya ke? Berkawan dengan orang soleh ni ada bahaya ke? Kalau betul cara kita dapat mulia, tapi kalau salah adab dapat bala pula tu. Kita kawan dengan tok guru orang soleh tu. Kalau betul adab kita dapat kemuliaan. Kalau jahat adab dapat celaka kita. Tu pula. Macam Allah Subhanahu Wa Taala memutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman dengan Nabi dapat kemuliaan. Orang yang hormat Nabi dapat kemuliaan. Orang yang beradab berakhlak dengan Nabi dapat kemuliaan. Tapi orang yang memusuhi, orang yang biadab, orang yang tidak berakhlak dengan Rasul dapat apa? Dapat kemurkaan Allah. Jadi kalau kita ada berkawan dengan orang soleh, kena jaga itu satu. Memang dia punya syafaat dia tadi, tapi kena jaga sempadan lah. Jangan sampai tidak beradab dengan orang soleh tadi, jangan. Kena jaga. Jangan mengumpat dia. Jaga-jaga. Kalau sama macam tadi sama macam tadi tu, bila Rasul tu dimuliakan, dia dapat mulia. Tapi kalau Rasul tu dihina, dicaci, dimaki, diumpat, dapat celaka. Gitulah dengan orang soleh. Kalau kita hormat orang soleh, kasih dengan orang soleh, beradab, berakhlak, kita dapat kebaikan. Kalau kita biadab dengan orang soleh tadi, dapat kecelakaan, dapat kemurkaan Allah. Jadi waspada. Banyak manfaatnya, tapi kalau salah, besar juga celaka ni. Jangan, hati-hati. Sebab tadi tu, menyakiti orang soleh, menyakiti Rasulullah. Orang soleh ni orang yang Rasul kasih. Orang soleh, orang solehah, orang yang Rasul kasih. Makna kekasih Rasul. Bila kita menyakiti kekasih Rasul, maknanya menyakiti Rasul. Kita ada kekasih, kita ada kekasih. Orang menyakiti kekasih kita, kita tersakiti tak? Kita tersakiti. Tapi orang bukan sakitkan kita, orang sakitkan kekasih kita. Begitulah ibaratnya. Rasul SAW mengasihi orang soleh, orang yang berilmu, yang beramal, alim ulama. Itu kekasih Rasul. Bila kita menyakiti kekasih-kekasih Rasul, maknanya kita sedang menyakiti Rasul. Itulah sebabnya tadi. Baik. Dan sekalian Rasulnya, dan hari kiamat, dan percaya engkau dengan qadarnya Allah dan baiknya qadar dan jahatnya. Makna beriman, hati setuju, hati bersangka baik, hati menerima apa sahaja yang datang, baik ataupun sebaliknya, itu daripada Allah, dan kita terimanya dengan hati yang terbuka, hati yang lapang. Walaupun benda tu bala, walaupun benda tu sakit, tapi hatinya redha. Redha ni ada dua pangkat. Redha ada dua pangkat. Satu yang wajib, satu yang tidak wajib. Martabat yang pertama, redha yang tinggi. Ini tidak dituntut untuk semua.
Kerana ini satu maknanya pencapaian yang tinggi dalam redha tadi tu. Tak semua hamba dapat benda ni. Iaitu mana? Segala kesakitan, kepayahan, bala di sisi mereka merupakan nikmat. Mereka merasakan nikmat sehingga mereka tidak merasakan sakit, mereka tak merasakan susah. Itu tahap redha grade A. Mudah faham? Redha grade A, dia tak berasa sakit walau dia sakit, dia tak berasa susah walau dia susah, dia tak berasa dia diberi bala oleh Allah walaupun dia duduk dalam bala. Ini grade A. Ini grade A. Ini grade A. Ini tak diwajibkan sebab tak semua boleh sampai tahap tu. Kenapa sampai tahap tu? Macam mana boleh sampai tahap tu? Kerana tingginya cinta hamba tu kepada Allah. Oleh kerana cintanya tinggi dan sangat mendalam kepada Allah, sehingga benda susah, benda sakit yang Allah bagi, dia tak berasa susah dan tak berasa sakit, bahkan dia merasakan itu adalah nikmat daripada Allah. Tu redha grade A+. Tak dituntut atas kita, sebab tak semua sampai itu. Macam diceritakan satu kisah, seorang orang awam dicinta dengan orang istana, lalu dia ditangkap dan dirotan beratus-ratus kali, tapi dia tak ada berbunyi tak ada. Sesenyap ni. Orang pun pelik, kenapa kau dipukul begitu punya banyak kali, kenapa kau tak berasa sakit ke? Kenapa tak melaung, kenapa tak mengeluh, kenapa tak ini? Dia kata, bagaimana aku nak menjerit, macam mana aku nak rasakan sakit sedangkan orang yang aku cinta tu ada depan mata aku. Orang yang dicinta, orang istana tadi tu, waktu dia diseksa tu ada depan mata dia. Maknanya dia tak berasa pukulan tadi dengan sebab dia memandang kepada kekasih dia. Itu bukti rasa cinta yang mendalam tu boleh menghilangkan rasa sakit. Rasa cinta yang mendalam terhadap Allah di dalam hati hamba yang tertentu boleh melenyapkan rasa susah, rasa sakit, rasa bala yang diberi oleh Allah. Itu tak sampai, tak dituntut. Yang kedua, ini wajib. Ini wajib atas semua laki-laki perempuan redha yang ni. Iaitu mana? Merasakan susah. Bila Allah uji dengan susah, rasa susah. Bila Allah uji dengan sakit, rasa sakit. Rasa sakit. Rasa sakit. Kalau Allah uji dengan sempit, rasa sempit. Tapi mulut dan hatinya tidak terdetik, tidak terkeluar walau sepatah pun perkataan yang dibenci oleh Allah. Ini redha yang wajib atas semua orang. Maknanya kalau Allah uji dengan sakit, kita rasa sakit, tapi mulut tak cakap benda yang Allah haramkan. Hati tidak merungut benda yang diharamkan oleh Allah, tapi rasa sakit. Contoh kalau dia diuji dengan kematian orang yang dia sayang, dia rasa sedih. Dia berasa sedih. Nabi SAW waktu Allah Ta'ala mewafatkan anak baginda Nabi SAW, Ibrahim, Nabi sedih, tapi tidak keluar daripada mulut dan hati Nabi perkataan yang dibenci oleh Allah. Ini redha yang wajib ada atas setiap kita. Makna sakit, rasa sakit, sedih, rasa sedih,
tapi jangan sampai mulut bercakap perkataan yang dibenci oleh Allah, dan hati jangan bersangka jahat dengan Allah. Hati jangan bersangka jahat dengan Allah. Hati kena yakin inilah yang terbaik yang Allah aturkan kerana Dia terlebih maha mengetahui. Tapi sedih, tapi sakit, macam tu. Itu wajib atas semua. Yang pertama tadi tak wajib. Itu orang tertentu je sampai situ. Tu. Berkata laki-laki itu, benar engkau ya Muhammad. Kemudian menanya pula lelaki itu, beritahukan saya Muhammad daripada ihsan. Ihsan tu apa pula? Maka sabdanya laki-laki, bahawa engkau mengerjakan ibadat akan Allah Ta'ala itu seolah-olahnya engkau melihat akan Allah. Mana apa sahaja amal ibadat yang dilakukan, hendaklah kau merasakan bahawasanya seolah-olah engkau berada di hadapan Allah. Pada pihak mana tu? Pada pihak hamba tu tadi akan melaksanakan apa yang Allah suruh, mengikut seperti mana yang dikehendak oleh Allah. Bila dia menjauhkan benda yang dilarang oleh Allah, dia akan meninggalkan seperti yang disuruh oleh Allah. Kalau kita buat perumpamaan, kita buat kerja, depan kita ada majikan, dan kita kenal majikan kita tu, dia sangat garang, dia sangat tegas, dia tak boleh lebih kurang. Maknanya kalau tak buat seperti yang disuruh, kita akan diambil tindakan. Contoh, jadi bagaimana keadaan kita membuat kerja di depan majikan yang macam tu? Makna kita akan cuba usaha membuat yang terbaik. Kita akan pastikan ikut spek yang dia nak, dan kita akan jauhkan benda yang dia tak suka. Begitulah ibarat hamba yang ada ihsan dengan Allah dalam hatinya. Dia akan membuat apa saja amal ibadat, sama ada membuat yang disuruh, meninggalkan yang dilarang, seperti yang Allah perintahkan, zahir dan batin dia. Dia buat dengan penuh teliti, dia buat dengan penuh hati-hati, dia akan buat jaga sungguh-sungguh. Zahir dan batinnya dijaga, sebab dia tahu Allah Ta'ala ni, dia yakin Allah Ta'ala maha melihat, maha mengetahui zahir dan batin dia. Dia akan jaga daripada benda-benda yang tidak disukai oleh Allah. Perbuatan dia tu tadi seolah-olah macam membuat di hadapan Allah. Dia duduk seorang-seorang pun tak buat benda maksiat. Amalan dia waktu depan orang ke, duduk seorang-seorang ke, sama je. Amalannya tidak dipengaruhi oleh suasana. Dia buat. Kalau dia malu-malu sungguh, tak kira ada orang, tak ada orang, dia malu dengan Allah. Dia buat sungguh-sungguh, dia jaga. Sebab dia tahu dia sedang diperhatikan oleh Allah. Jadi dijaga tu. Kata ihsan tadi tu, seolah-olah dia buat ibadat seolah-olah engkau melihat akan Allah, padahal tak melihat pun. Mana boleh nak melihat Allah dengan mata kepala kita? Tapi cara dia buat tu macam dia tu melihat Allah. Macam kalau majikan tadi tu, pekerja tadi tu, dia tu buat kerja macamlah majikan ada depan muka dia. Punyalah rajinnya, bersungguhnya, padahal majikan tak ada pun, tapi cara dia buat tu macam ada majikan. Itu boleh faham tak tu perumpamaan tu? Dia buat ibadat ni macam nampak Allah. Mana boleh tengok Allah dengan mata kepala, tapi cara buat tu, kalau Allah suruh khusyuk, kalau Allah Ta'ala suruh jauhkan benda tu, dia jauhkan. Jadi tu ihsan. Tak peduli dalam apa jua amal, tak kira semayang, tak kira puasa, tak kira mengaji, tak kira mengajar. Dia duduk seorang, dia duduk ramai, mana tempat dia pergi, mana waktu dia pergi, dia jaga zahir dan batinnya, sentiasa ikut spek-spek yang Allah nak atas diri dia. Atau orang ada ihsan.
Maka jika engkau tidak nampak akan dia, maka ia, ya Allah, tetap melihat akan dikau. Sungguh pun mata kepala kita ni tak boleh nak melihat Allah, tapi percaya dan yakinlah segala tindak tanduk dan tingkah laku kita tak pernah terlepas daripada penglihatan, pendengaran, pengetahuan Allah. Zahir dan batin kita sama je, zahir dan batin kita diketahui oleh Allah. Tak ada satu pun benda yang boleh kita sembunyikan daripada pengetahuan Allah. Dalam hati kita ada penyakit ataupun tidak, hati kita ada takabur ataupun tidak, semuanya diketahui oleh Allah dan akan dibangkitkan nanti oleh Allah di hari kiamat. Setiap apa yang Allah Ta'ala tahu daripada kita akan dibangkitkan nanti di hari kiamat. Maka hamba yang yakin, yang mengenal Allah dengan sedemikian maha hebat, maha kaya, maha sempurnanya, dia akan menjadi hamba yang sangat-sangat takut kepada Allah, dan dia akan berusaha menjaga dirinya, amalannya dengan sebaik-baik seperti yang Allah suruh. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jadi alhamdulillah nasib baik keluar agak suara. Tidak tadi tak keluar suara terus. Tadi abang belum sampai tak keluar suara. Teran-teran sumbat agak macam exhaust motor. Tak ada minum. Boleh jadi kat sebab tak ada minum. Allahu a'lam. Mudah-mudahan mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu di dalam bulan Ramadan ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua, anak isteri kita, ahli keluarga kita, ibu bapa kita, kawan-kawan kita, kenalan-kenalan kita, yang lama yang baru, tak terkecuali yang baik yang tak baik dengan kita, semuanya mendapat rahmat dan redha dan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada kita taufik dapat kita jadikan Ramadan ini bulan untuk kita melatih diri kita menjadi hamba yang baik di sisi Allah, hamba yang memiliki hati yang bersih, buang segala penyakit hati, hasad, dengki, dendam, sangka jahat. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kepada kita mengamalkan segala ilmu yang diberi faham oleh Allah. Mudah-mudahan anak isteri kita turut, kawan-kawan kita turut mendapat keberkahan ilmu. Tak lupa ibu bapa kita. Mudah-mudahan Allah SWT panjangkan umur kita, diberi kesihatan, keafiatan untuk ibadah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meluaskan, melapangkan rezeki yang halal, lagi diberi keberkahan pada rezeki yang halal yang luas tersebut. Mudah-mudahan dikabulkan segala doa dan hajat yang tersurat, yang tersirat. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Mudah-mudahan dilahirkan daripada kita anak-anak keturunan yang soleh, yang solehah hingga hari kiamat. Mudah-mudahan ada di kalangan keturunan kita yang Allah lantik, yang Allah angkat darjatnya menjadi awliya illah. Mudah-mudahan kita semua direzekikan oleh Allah husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merezekikan kita mendapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah merezekikan kepada kita dapat bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah bagi pertolongan kepada kita, melindungi diri kita daripada perbuatan, perkataan ataupun penyakit-penyakit hati yang menjadi sebab segala amalan kita dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedang diuji dengan bala, kesusahan, sakit, musibah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita hati yang sabar, hati yang redha dan bersangka baik dengan Allah. Mudah-mudahan Allah bukakan jalan-jalan kelepasan, jalan-jalan keluarnya, seperti mana yang Allah Ta'ala firman, wa may yuridillahu bihi khairan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mudah-mudahan Allah Ta'ala keluarkan kita daripada segala jenis masalah,
dan mudah-mudahan Allah jadikan masalah-masalah itu asbab kita semakin hampir, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah sekadar itu. Salah silap saya minta ampun, maaf banyak-banyak. Jumpa lagi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una. Rabbana fakih ahlana wa qarabati lana fi dinina wa ahli qudri untha wa dhakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.